Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhan 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa huwa alhamdulillahil malikil hakim. Ini nak masuk perkataan Imam Ghazali dah ni. Wa huwa, dan iaitu, huwa rajuk kepada apa? Yani wa huwa al-kitabu al-mukhtasar. Dan iaitu, dah ada tu dah, ayil kitabul mukhtasar. Kita tambah sikit lagi, jadi al-mustamla'u. Mustamla', kitab yang direngkaskan dia. Al-mukhtasar, kitab yang direngkaskan. Lagi pula al-mustamla', yang dimenuntut itu menulis imla', dituntut imla' akan dia. Kan kitab tu, ya, moga anak murid dia minta. Lalu tu Imam Ghazali suruh anak murid dia tu tulislah, yang nak royak belapa. Tu musannaf royak dah. Ya anak murid dia kata dah malam. Amla alayya hadzal kitab. Wa huwa, tu kitab tu. Dan iaitu al-kitabul mukhtasar. Kitab hak Imam Ghazali ni ialah ni isi mulai, isi kanun ni. Hak Minhajul Abidin sungguh sini. Alhamdulillahi, bermula segala puji itu, atau bermula bagai-bagai puji yang empat itu. Ni kosak kelapa, kosak akan lapa alhamdu sampai kepada akhir kitab ni. Semua tu jadi khabar bagi huwa. Huwa mubtada. Kosak lapa alhamdu sampai akhir, sampai habis kitab, jadi khabar bagi huwa. Kira jadi khabar bagi huwa tu. Alfiyah tu i'rab dalam masa seminit. I'rab lagu mana? Qala Muhammad. Berkata oleh Muhammad. Muhammad itu fa'il. Fa'il bagi qala. Huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalli. Ahmadu siapa akhir. Jadi maqulul kau bagi qala. Habis itu. Itu maqul bih. Qala fa'il madi. Allahu lafzul jalalah tu fa'il bagi qala. Lepas tu apa? Lepas tu ambil pada Ahmadu Rabbillah khairu maliki, wasak lapa Ahmadu siapa akhir alfiyah tu jadi maf'ulun bi bagi qala, jadi maf'ulun ka. Habis. Tu alfiyah semua. Tak ayah ni. Kalau di ayah mari tu pada i'rab tengah-tengah tu. Ada kira mari. Ni bersepatu yang ni kosak lapa ni siapa akhir kitab ni khabar bagi huwa ni. Dan iaitu kata dia bagai bermula segala bagai ataupun bagai-bagai puji yang empat itu
lillahi, mustahaqqun lillah. Tu berhak bagi Allah Ta'ala. Hak ni maklum sangat dah. Allah mana? Al-Maliki, badal pada Allah. Tu lah badal. I'rab jadi badal. Badal apa Allah? Allah mana? Allah yang ialah Al-Malik, ialah Raja. Tuhan ni Raja. Raja bagi sekalian Raja. Dalam yang tafsir, makna Raja di sini dikanaki dengan makna Raja tu apa? Ai al-mutasarrifi fi jami'il mawjudati. Arti maksud dengan Raja tu ialah al-mutasarrif, yang menjalankan, mutasarrif, yang menjalankan ia, fi jami'il mawjudati, pada sekalian benda yang ada ini. Segala benda yang ada ni, kita makhluk-makhluk ni lah, sama ada jin dan manusia, dan segala-gala benda hak Tuhan menjadi, segala mawjudat, segala makhlukat, Tuhan menjalankan bil amri wan nahyi. Dia tasarruf sore ya. Takluk pada al-mutasarrif. Tuhan yang menjalankan dengan menyuruh. Dia je yang menjalankan suruhan. Wan nahyi, dan dia je yang menjalankan larangan. Dia yang menyuruh, dia yang melarang. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang melarang, malaikat Tuhan je. Ya, sebuah raja dah atas dunia ni lagu mana? Raja tu dia belaka, dia pakai urus itu, urus sini. Tu. Maka raja Allah Ta'ala ni Malikul Mulk. Tu dia. Habis. Lagi pula Al-Hakimi. Itulah. Raja yang sifat bagi Malik. Raja yang Hakim, yang sempurna ilmunya. Hakim, yang sangat bijak pekerjaannya. Boleh kata laka tu. Hakim yang sangat sempurna ilmunya. Sangat sempurna ilmunya, ilmu raja tu. Hakim bijak sangat bijak pekerjaan dia. Ikut benda apa yang Tuhan buat, nak tak boleh, nak iktiraf tak boleh. Tak ada tempat nak tak. Tu tak ada tempat tak. Maknanya sempurna ilmu dan bijak pekerjaan sangat-sangat. Tu Hakim. Okey. Habis situ. Lagi pula Al-Jawadi, sifat lagi bagi Al-Maliki. Tuhan yang Raja yang Jawad. Apa Jawad? Tuhan yang Maha Pemurah. Jawad tu boleh pergi makna tu juga. Ataupun boleh kita kata luas pemberian pun boleh. Tuhan yang Maha Pemurah pun dia. Luas pemberian pun dia. Dia Jawad. Tu. Beri tengok Allah, beri sungguh. Beri. Tak ada kira-kira. Hari-hari itu rezeki beri kepada makhluk banyak mana dia pergi. Serata dunia ni dia beri tu. Lalu kira kita sore tu gomo nasib sebuyuk dah. Kita sore. Orang lain tak kira lagi. Siapa dia beri? Allah Ta'ala. Maka dia ni tak ada dah. Maha Pemurah, lagi pula luah pemberian dia. Tuhan. Tu dia. Al-Karimi, lagi pula Al-Karim, sifat lagi bagi Al-Malik. Raja yang Karim. Karim ni pun yang maha mulia. Bukan bermakna gitu. Asal Karim tu boleh bermakna juga yang berpemurah, atau yang boleh kata maha mulia. Boleh kata gitu, yang maha mulia. Ni musanah kita nak pujikan Allah Ta'ala dulu. Tu habis. Tak apalah, kita tengok dalil-dalil tu tik. Baca-baca, kira-kira tengok. Habis itu lagi pula Al-Azizir Rahimi. Kod tu. Dah. Al-Aziz, Tuhan yang Aziz, sifat lagi bagi apa? Bagi Al-Malik, Raja yang Aziz, yang amat menang, yang maha menang. Tu Tuhan lah yang maha menang. Apa makna yang maha menang? Tu dia dalil dia kata makna Al-Aziz tu apa? Dalil dia kata Al-Aziz yakni Al-Aziz tu apa tu dalil? Al-Aziz ay al-ghalibi ala amrihi, yang menang, yang mengatasi, yang menang ia di atas pekerjaan Allah Ta'ala.
Kerja apa-apa tak ada siapa tegah dia. Tu. Kalau dia nak benda tu, tak ada lah siapa carilah siapa dia menegah. Kalau dia menegah benda tu, jangan duk cari siapa dia dapat memberi. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang menegah bagi barang yang engkau beri. Wala mani'a lima a'taita. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang menegah, tidak ada yang melarang apa saja yang engkau nak beri tu, tak ada siapa dia nak boleh tegah. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada siapa yang dapat memberi bagi barang yang engkau menegahkan dia. Kalau mu tegas ya Allah, saya dah fikirlah umat manusia ni semua himpun untuk nak beri, tak ada siapa berapa dia beri. Tu yang menang lek dia. Menang lek dia. Tu yang amat menang maknanya gitu. Segala pekerjaan tak ada siapa bertanding. Segala pekerjaan tak ada siapa menegah dia kalau dia nak. Tu tengok Jepun tsunami mari serta sangat ya. Teknologi yang bijak tahu mana pun, mana boleh tegah dia nak. Dia nak style bro. Habis. Siapa tsunami di Jepun baru ni. Jepun hok maju darah tu siapa lagi. Siapa dia duk tegah boleh kalau Tuhan nak. Tu dia aziz, Tuhan tu aziz, maha menggah, maha menang. Tak ada satu kira. Tu Allah Taala bunyi sifat ni gak takutlah kita. Gurung lah sikit. Tu kalau dia murih mari. Ni duk baik kalau dia murih mari. Siapa dia nak boleh tegah pun. Itu dia. Habis itu ingat dah, Ar-Rahimi lagi pula Ar-Rahim, Tuhan Raja yang Rahim, yang amat penyayang, yang maha mengasihani. Boleh kata belaka tu. Tu dah. Tu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tu sifat lagi bagi Al-Malik. Boleh kata raja tu, atau sifat bagi Allah. Boleh kata sifat bagi Al-Malik itulah raja yang pula Allah Ta'ala ni raja yang khalaqal insana, yang telah menjadi ia alladhi, ia Allah. Allah yang telah menjadi ia, dan telah mencipta ia Allah. Telah mengada ia Allah. Mengada dengan sifat kudrat yang ada di dia itulah. Khalaqa apa? Al-insana, menjadi akan manusia. Alif lam lil jinsi. Apa panggil alif lam lil jinsi, al-jinsiyah apa panggil. Maka bila alif lam lil jinsi dengan makna kullal insan, Tuhan yang menjadikan kullal insan, semua manusia, tak ada kira siapa dia, halau besar, kecil, tua, muda, kullal insan, maksudnya jenis-jenis manusia. Al-insan tu alilai tu alilai jenis. Alilai jenis umumkan semua. Al-insan jadi kullal insan. Macam gitu. Tuhan menjadikan manusia semua ni fi ahsani taqwim, menjadi ia pada, kalau itu Tuhan menjadikan akan manusia menjadi pada seelok-elok takwim. Apa takwim? Takwim ni bukan takwim apa duk bilai-bulai dah. Takwim kat tu dah. Takwim patitin. Ni takwim dengan makna kejadian, seelok-elok kejadian atau seelok-elok pendirian. Boleh kata gitu. Allah Taala. Tu dia. Tu ahsanul takwim, dalam kata ayat ahsani ta'dilil li surati. Maknanya gitu. Jadi seelok-elok adil, seelok-elok membetul perdirian. Ta'dil ni dengan makna kejadian lah. Kejadian ataupun pendirian, bentukan, seelok-elok bentukan bagi rupanya rupa insan tu. Tak ada makhluk mana hok boleh tanding dengan rupa orang. Cuba kira, tak ada. Hok kata huduh manusia, kalau sehuduh-huduh manusia jangok lagi ni sebab ada makhluk lain. Jangok lagi. Kata huduh dah.
Hak dia kata puji hak lain, dia puji makhluk lain tu, puji atas jalan, puji gitu-gitu yang bukan hakikat. Hakikat bukan nak. Cuba kita tengok. Allah burung ni. Comel burung. Tengok bulu dia cat tu, cat ni lo biru. Tu cat putih. Biru, kuning, ada cukup cat tu. Yang nak burung ni. Ya cari dah burung ni. Duk puji bujuk burung tu, jok berpagi sampai gelap dia puji burung dia tu. Puji burung tu patut orang tanya sepatah ya, hey. Mana kata yang-yang burung tu. Mana jadi baik tu tak? Tak say. Tak say juga walaupun puji dah sekalipun. Tengok puji makhluk mana-mana. Ikan ni yang ikan platong ni. Tengok comel dengan sisik dia. Nak jadi ikan baik ikan ni. Tak mau. Makhluk mana kita nak jadi super tu? Beruk lebih lagi. Tu makhluk mana hok janguk sekalipun, cantik sekalipun, manusia tak sih jadi seperti tu. Kerana masa ni kelakuan dia ada sekarang dan ni cukup dah, lengkap. Lengkap dah tu ahsan taqwi. Janguk dah. Sekuat-kuat orang lain nampak kata ni hudah pun. Dia kata hudah pun tuai segi tak kata ya hudah. Dia tengok cumi kuni janguk juga dah. Tu janguk juga dia tu. Tengok cumi pun yang nak juga. Itu jelah dah tu. Kata dah tu, itu dalil kata asal takwi manusia. Allah Ta'ala menjadikan kita. Ada dengan roh lah, tengok mulut lah, angkat. Tu kaki di situ dua. Sama pelangi kaki, bukan kata pelangi lek ni dak, tak serupa dengan kuda. Tak serupa dengan binatang, singa binatang tu, panjang kaki. Alik belakang, tapi kaki depan tu jadi panak sikit. Saja, tapi manusia cukup lengkap dah. Telinga pun bawa molek dah hadap kot tu. Angin mari, suara mari lagi kot angin, pakai masuk situ selalu. Tu. Kalau tak angin kot atas, kalau tak telinga kot atas, tentu tak akan boleh dengar suara kena buat gini. Boleh dengar suara. Tengok akhir tu, telinga dia tak ada gitu, dia ada lubang ya. Sebab tu dia payah sikit dengar. Lagi-lagi tak nak kira dah. Kata ada suara apa dia tak dengar apa, dalam suara yang masuk dalam. Hening pun nak dengar suara apa telinga lagi. Orang dengar ni. Manusia kita ni cukup dah kalau kira dah. Tu yang menjadikan kita semua tu. Allahu Akbar. Wa fataras samawati wal arda. Apa pada khalaqa. Dan semua tu silat ayat bagi allazi semua tu. Allazi Tuhan yang pula fatara yang telah mencipta ia. Fatara dengan mana khalaqa juga. Allah Ta'ala yang mencipta ia Allah. Allazi tu hakikat domir rajak kepada allazi belakang kalau kira martabat domir. Allah yang menjadikan dan mencipta ia Allah Ta'ala mencipta as-samawati. Apa bagi fatara? Tapi nasak tu nasak dengan kasrah kerana jamak mana salim. Allah yang menjadikan langit-langit, segala langit as-samawati sab'i lah. Segala langit-langit yang 7. Tuhan buat segala langit yang 7. Lapisan langit yang 7 siapa buat? Tuhan. Allah. Satu lapisan tu 500 tahun perjalanan. Kita nak boleh buat tahu mana? Buat sekerak tak boleh. Tu 5 jam perjalanan. Satu langit ke satu langit 500 tahun perjalanan. Tu kira antara langit, tak kira pagar langit lagi. Pagar langit saja 500 tahun pula perjalanan. Tu atas ni. Banyak lagi atas. Fataras samawat. Yang 7. Tuhan ibaratkan as-samawat dengan jamak. Padahal al-arda depan lagi pun 7 juga, tapi Tuhan lapar dengan mufrad. Dia beza dua tu. Padahal sama-sama 7 lapis lah. So langit pun 7 lapis, bumi pun 7 lapis. Tapi as-samawat Tuhan datang dengan lapis jamak. Al-arda dari Quran lah. Al-arda pun Tuhan datang dengan lapis mufrad. Itu menunjuk ada isyarat. As-samawat datang dengan jamak, isyarat kata Allah Ta'ala ibarat as-samawat dengan jamak. Kerana apa? Kerana langit ni 7 lapis dia tu pun tebal-tebal dan luas-luas. Sosok tu besar. Ambil berlangit sampai satu langit tu 7 lapis. 7 lapis pula. Lah 500 tahun. Berarti 7 lapis tu nampak suku-suku sungguh lah. Nampak suku-suku. Nampak kata asing.
Sebab itulah ibarat dengan jamak. Lain daripada al-ard. Al-ard ni, bumi ni 7 lapis juga, tapi Tuhan tak ada al-aradin masalah. Dikata al-ardu dengan lafaz mufrad saja. Ini dengan sebab apa? Sebab bumi tu sangat rapat-rapat lapis dia. Rapat doa siapa nampak sepesar. Kalau tengok kaligus sepesar so dah payah. Kalau jumpa belah tengok, oh ada 7 lapis semua. Tu 7 lapis semua. Tu. Tapi yang rapat doa sepesar, lalu tu pergi pakai gigi dengan so. Tu hikmah Allah Taala berlafaz dalam Quran tu. As-samawat wal ardh. Allah menjadikan segala langit yang 7 dan segala lapisan bumi, kerana 7 takdir 7 belaka tu, menjadi akan 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Allah Ta'ala menjadi bukan sekadar as-samawati wal ardh, tambah lagi ay wa ma bainahuma de. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma, kena tambah bainahuma de. Nak semakan dengan ayat Quran. Tuhan yang menjadikan langit dan 7 dan bumi yang 7 dan barang antara dua tu pun dia buat. Angin segala-gala. Dalam angin tu pula banyak gas carbon dioxide, ada dengan oksigen, ada dengan macam-macam kah. Kalau kita boleh bagi tubik tu, dia bagi tubik pula. Siapa nak jadi? Kita nampak sepesar ya, Allah yang menjadi. Tu yang menjadi. Panah-panah, masya-Allah. Tengok pohon kayu tu, dia buat oksigen tu tengah hari tu. Tu tengah hari pohon kayu dia tarik carbon dioxide masuk dalam tubuh dia untuk nak proses segala-gala dalam di pohon kayu. Lepas tu dia keluarkan akan gas oksigen tu, oksigen tu kita boleh serap masuk dalam tubuh manusia. Lepas tu bila siapa lek malas, plek pula lek malas, dia ambil carbon dioxide dia, tubik pula carbon dioxide. Dia ambil oksigen pohon kayu, dia ambil oksigen masuk. Lepas tu dia buat carbon dioxide tu baik. Sebab tu lek malam-malam demo tak nasihat bagi kita duduk dalam pohon kayu mana tu. Kerana kita rasa lemah kalau kita duduk dalam pohon kayu lek malam. Kerana apa? Kerana duduk jadi bubuk oksigen dengan pohon kayu. Tapi kalau tengah hari duduk sedap, sejuk rasa, lega rasa. Tu. Bijak Allah Taala kita ya. Tak tahu. Itu dah. Tu wal arda bi qudratihi, fatara tu takluk situ, menjadi tu dengan kudratnya, dengan sifat berkuasanya Allah Taala. Dia dengan kudrat dia, dengan sifat berkuasa yang ada di dia tu. Tu dia. Kalau kira semua bukan menjadi dengan kudrat, menjadi dengan zat yang bersepakai dengan kudrat. Kalau kira semua kena kata gitu. Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi dengan kudratnya, yakni dengan zat yang bersepakai dengan sifat kudratnya. Kena kata gitu. Tu kita Ahlussunnah wal Jamaah tu etika kita gitu. Tu yang menjadikan lagi tu. Allahu Akbar. Dah sifat kudrat ni menjada meniada, mengada meniada. Tu dia. Dah sifat kudrat Tuhan. Takluk apa dengan jilat usuluddin lah tu. Takluk sifat kudrat ni buat apa, tak kerja apa. Tu kita tengok dari ilmu usuluddin. Wa dabbaral umura, atas lagi pada khalaqa. Dan Allah Ta'ala pula yang dabbara apa, dabbara yudabbiru tadbir ni apa? Mengatur. Tuhan yang mengatur, ia Allah mengatur, geti mengatur dah. Geti mengatur. Apa mengatur? Dabbara, mengatur. Apa makna mengatur? Mengatur akan umur. Tengok dulu. Allah Ta'ala yang mengatur ia akan segala pekerjaan-pekerjaan. Mampu bagi dabbara. Tuhan yang mengatur akan segala perkara-perkara. Mengatur tu, dabbara tu fid daraini, mengatur pada dua negeri. Apa dua negeri sini? Fid daraini tu fit apa? Fid daraini tu apa? Fit dunya wal akhirah. Ada. Tu fit dunya wal akhirah, dua negeri. Negeri dunia, negeri yang fana, negeri akhirat, negeri yang khulud, negeri yang kekal. Dua negeri tu hanya mengatur belakang acara Allah Ta'ala belakang. Jauh daripada mula buat dunia tu lagi dan sampai ke akhir akhirat dan berkekalan selama-lama tu yang mengatur. Maka maksud dengan dabbara,
Dabbara ni Dabbara ni yakni Tuhan yang sudah mentakdirkan. Tulis itu betul, Dabbara telah mengatur, dengan makna yakni Tuhan yang telah mentakdirkan. Tuhan yang telah mentakdirkan segala pekerjaan pada azali. Dan menimbulkan pekerjaan yang sudah ditakdir itu. Menimbulkan pekerjaan yang sudah ditakdir itu pada masa yang tertentu. Pada masa yang tertentu yang dikehendakinya. Bukanlah dengan makna mengtadbir seperti yang diguna pada makhluk. Bukan makna mentadbir seperti yang diguna pada makhluk, Iaitu menilik dan menghalusi pekerjaan. Menilik dan menghalusi pekerjaan yang akan dibuat supaya hasil natijah yang baik. Habis. Supaya hasil natijah yang baik. Ingat situ. Kalau makhluk ni kita tadbir, bagaimana tadbir kita? Tadbir sahah. Tadbir sahah ni. Dan yang kira tadbir apa? Tadbir kampung, tak apa, klik rumah tadbir masjid. Dia mau suruh kita itu email. Kita pun tadbir masjid lah. Tadbir mula kira dah, malam ni kira esok nak buat gapo. Lepas tu buat lagu mana? Esok ni nak buat apa? Hari Jumaat esok nak kecek apa? Nak royak lagu mana di kampung? Masa Allah nak kutip duit pula ni. Kutip duit kampung pula ni. Kira lagu tonton. Duk tadbir dia fikir. Tilik. Halusi supaya nak hasil natijah yang baik. Hak tu kita tadbir, makna kita tadbir kita. Allah Taala ada fikir. Nak turunkan hujan esok, dia kena fikir tadbir. Nak turun lagu mana gitu. Esok nak turun hujan. Malam ni tadbir molek turun dalam kampung tu. Boleh sikit, kampung tu banyak sikit, bebah dalam kampung tu. Baru kira semalam. Bukan mana mentadbir supaya dengan makhluk kita ada pakar tu. Maksud Dabbara sini telah mentakdirkan pekerjaan pada azali lagi dah. Dengan sifat iradat dia tu telah menentu dah. Sesiap tu perkara pada azali lagi. Nak buat tu siap dah. Hujan yang turun hari ni azali lagi dah menentu. Kita ngaji malam ni azali lagi dah yang menentu. Jalan hari tu. Dia bukan kata baru kira pagi tadi. Tu tu dah. Tu makna mentadbir dengan makna mentakdirkan pekerjaan pada azali. Lepas pada takdir pada azali tu, dia menimbun perkara mengikut apa yang takdir tu. Tu. Esok kita nak ngaji dak esok. Tengok tu yang takdir dak isbat azali. Kalau azali tu yang takdir dak kata esok kita nak ngaji juga, esok je jalan tonteh mari. Jalan tonteh mari. Tu yang baru menimbun kat esok. Tu kaza. Tu nampak tu dah Dabbara tu kat melak tu. Tadbir, mudabbir makna tu. Lama kita dah tadbir supaya kita dah. Mudi, tadbir sekolah. Bukan makna tu. Bukan makna seperti tu. Dah tu tulis dah. Dah. Budak tak ada tanya hak dia tu. Tanya hak dia. Habis itu ingat molek. Allah Ta'ala yang dabbaral umur. Allah Ta'ala yang mengaturkan dan menentukan pekerjaan-pekerjaan. Mengatur tu bila? Mengatur fit darain, mengatur pada dua negeri.
Nampaknya Allah Ta'ala kalau kehari ibarat dengan cara zahirnya, Allah Ta'ala baru mengaturkan semenjak pada mula buat langit bumi tu ialah, atau mula mengaturkan semula daripada buat dunia tu ialah yang muka fid darai ni. Belum pada tu hewat dunia ni tak nak mengatur lagi. Tak, maksud fid darai ni fil azali ila ma la yazal, pada azali dan sampai ke bila-bila. Bukan mesti kata baru ada dunia ni barulah tadbir. Tak, faham dah? Fid darai ni ai fil azali, pada azali lagi, ila ma la yazal. Maksud ma la yazal ni pada waktu imkan ni sampai ke akhir. Fil azali ilal abadi, buat gitu tak apa. Fil azali ilal abadi, tu daripada azali sampai ke bila-bila, sampai ke akhir. Mula daripada azali tu yang mengatur dah, dan sampai ke bila-bila. Tu ingat tu fid darai ni, tu makna tu. Kecek mudah-mudahan Allah Ta'ala mengatur belakang tu. Jak di azali lagi kita. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak Tuhan tu. Tengok dia jemput mari ngaji malam ni. Bukan kata mudah. Bukan mudah. Bukan semua orang Tuhan terdebir untuk nak pergi mari ngaji pada malam ni. Bukan semua. Bukan semua. Ada orang nak mari tapi dia sekat juga tidur halu. Ada. Ada orang nak mari tapi dia sekat tak gerak rasa. Kau malam-malam Ada orang nak mari, tengok. Juna. Tak ada mati sini ni. Pakai syahid kalau dah dia. Syahid. Tak ada kata mati lagi dalam ni, keadaan macam ni. Takkan hukum syahid. Habis itu boleh bihikmatihi, tapi tadabbara tu bihikmati, mentadbir tu dengan hikmatnya. Hikmat bagi Allah Ta'ala, dia tadbir dengan hikmat, dengan hikmat dia. Allahu Akbar. Apa dengan hikmat? Tu dia. Tulis itu betul hikmat ni. Maka dipaham di sini, maka dipaham di sini bahawa, maka dipaham di sini bahawa semua pekerjaan Allah itu, semua pekerjaan Allah itu ada hikmat di dalamnya. Ada hikmat di dalamnya. Sama ada kita tahu, sama ada kita tahu akan hikmat itu, sama ada kita tahu akan hikmat itu atau tiada tahu. Habis. Atau tiada tahu. Ingat ulang. Semua yang Tuhan tadbir dan buat ada hikmat berlaku. Hikmat berlaku. Maka semua perkara dalam dunia ni hak berlaku, kalau tilik kepada hikmat Tuhan, tidak ada benda jahat. Hak duk kata benda baik, benda jahat, benda baik, benda jahat, benda baik, benda jahat tu duk bagi we nampak gelap dengan cerah je. Bila tilik di segi hikmat Allah Ta'ala, tidak ada benda hak jahat, semua jadi baik bila nisbah kepada hikmat. Hak jahat-jahat tu lewat tu ada hikmat, maka bila tilik di hikmat tu semua jadi baik. Ada kebaikan berlaku. Baik berlaku. Habis. Itu kalau sekiranya pitah dan silakan hati kepada hikmat tu, kita tak ada posepo dah. Tak ada posepo. Orang Tino tu dia heret nak gila kau atas. Kau atas. Patulah kereta mari waktu demo order orang waktu kereta mari dengan laju. Burung anak dia pun kok orang hal lagi tu heret tangan mek dia cepat-cepat lah kau atas. Kereta mari brum tepuh anak mati. Mek dia tu dia sepuk-sepuk. Mujur tak kena mek. Tepuh dia anak tu mati. Mati anak. Orang Tina tu tengok anak dia mati, hancur habis. Tepuh dia kereta hancur. Anak lah dia hancur habis. Orang Tina tu senyum, Alhamdulillah. Kok mana pula orang tengok, kok mana yang ni jadi usi mana pula Tina ni.
Anak mati pun apa ada senyum molek, tak ada piak apa. Nyata alhamdulillah. Mujur anakku mati. Betul. Mujur pula. Mujur dia ada semua. Mujur anakku mati ya tu. Orang tengok kok mana Tina ni hati tak ada kesia belas sikit buat dengan anak ni Orang tengok anak mati, yo kena tu ngono ni, yo kena tu. Yo kena tu. Kira cari buku anu, tu kata anu lah. Ni dak mujur anakku mati, mujur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang tepi tu, kok mana ni kak kan duk mujur kak? Alhamdulillah, mujur tu habis anakku mati. Kok mana? Dia kata, kalau Allah Ta'ala wi aku mati, siapa nak cara anak aku ada 3 pak tu lagi? Cara ada 3 pak tu bila cara. Lalu tu mujur dah dia mati ni, tak wi aku mati. Kalau aku mati, bila cara ada 3 pak tu. Tengok tu, ya ada hikmat lagi dalam hati tu. Itu dah. Dia tak ada apa, dia tilik pada hikmat tu, semua ada kebaikan. Kita je tak tahu, tak nampak benda tu. Duk ngomong dengan orang tu anakku, ngomong tunjuk muka ni. Aku tak jang nak apa. Mengadu sampai suk ingat apa. Oh nanti celaka babi hani ni malu. Dipanggil lebar kiba. Kita tak panik pada hikmat tu sekabuk tu. Buat kan? Maka pengadu kira tu kira cara hukum dunia tu kira gila. Nak bayar lah kira ke mana pun kira, tapi siapa kepada tak boleh makan tidur dah tu. Tak ada orang. Okey dia. Ingat dah. Tu dengan hikmat belaka tu hadis tadbir tu. Ada berlaku sikit banyak dah hikmat kita ya tahu tak tahu tu ya. Ada hikmat dia. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Tu. Ni jumlah ni dalil di atas benda hang sana kata ni. Dia kata wadabbaral umura bihikmati. Mana dalil kata Allah Ta'ala mengaturkan akan benda tu dengan hikmat? Tu. Ini dalil jumlah ni sebagai dalil di atas benda hang sana kata belum pada tu. Wa ma khalaqal jinna wal insa. Ambil potong ayat Quran lah juga ni dah. Wa ma khalaqa, dalam ayat Quran wa ma khalaqtu dah. Tapi hari ni misalnya ambil mari atau jalan iktibas je. Wa ma khalaqal jinna wal insa, dan tidak menjadi ya Allah. Tuhan tak buat al jinna akan jin, Tuhan tak buat jin. Wal insa, dan Tuhan tak buat manusia, malaikat. Satu hikmat je Tuhan buat jin dan manusia ni. Tu. Tuhan tidak menjadikan jin dan manusia. Sebut jin dulu kerana Tuhan jadikan jin dulu. Pada manusia nak ada tu, jin tu ada dah. Belum pada kita beribu tahun dah. Belum pada kita nak hidup di bumi ni. Belum Nabi Adam nak turun ke atas dunia ni. Jin ada dah atas ni. Lama lah Tuhan buat. Tapi dia mengarut, dia bergomor sendiri, dia bala, dia kelahi. Sampai tu rusak bila ni bumi. Lu rusak bumi ni. Kok ni dia bergomor sama sendiri, dia bala, dia kikir. Lalu tu Tuhan nak buat manusia pula. Malaikat, habis malaikat duk sur tu. Bila Tuhan kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku rasa aku nak jadikan akan seorang khalifah penggantiku di muka bumi ni pula. Lepas tu malaikat kata, qalu, malaikat dia tengok dah dulu pokok jin duk mengarut qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, adakah engkau akan menjadikan di bumi ni mereka yang merosakkan bumi pula supaya dulu pok jin tu dah mengarut dah. Punah habis. Bagai-bagai. Tu. Kau dak buat tu jadi tak ada. Nak mengenak dia buat ni. Lepas tu malaikat kata, ya Allah, adakah engkau akan membuat, bukan malaikat nak tik perkataan Tuhan, tapi sebagai bentuk sure. Adakah engkau ni akan buat dan mengadakan pula orang yang merosakkan bumi supaya tu wa yasfikud dima, dan menumpah darah sama pok ia tengok. Lepas tu malaikat kata, ya Allah, kalau tak ada jadi apa, tak pok kita tak apa. Itu situ. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ni dok sentiasa bertasbih kepada engkau, dok menyucikan engkau. Tak kami pun tak apa ya Allah. Tu. Malaikat suruh. Dia kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya kata, aku tahu barang apa kamu tak tahu.
Tu lalu tu waktu ada mari tu Allah malaikat pun tengok. Apa pula makhluk ni nak jadi rupa mana pula ni? Tu yang mula wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam tu benda tu nama tu dah. Hang tu nama tu, wah tu nama tu. Tu hajar semua nama-nama dekat Adam. Kok malaikat tak tahu hikmat lagi wak Adam mula-mula tu. Tak tahu hikmat lagi. Lalu tu bila wak kepada Adam dah, ajarkan segala nama-nama dah. Ambil Adam mari, panggil mari depan pokok malaikat. Depan sama pokok malaikat. Tu dah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'ala al-malaikah. Kemudian Allah Ta'ala ambil nama-nama benda tu semua, barang-barang tu yang buat tu, letak heneng dia dalam tapak malaikat. Tengok. Pok malaikat pun tengok kong kayu tu, wah tu, apa tu, semua tu. Tu yang kata cuba cerita nama. Cuba royak nama-nama barang-barang ni. Summa 'aradahum 'ala al-malaikah. Lepas tu apa? Summa ardhum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Tuhan kata, "Berilah, hendak kamu ceritakan kepada aku bi asma'iha." Royak nama-nama ya. Qala anbi'uni bi asma'iha. Lepas tu tak ingat dah mari dah. Ya nah. Faqala anbi'uni bi asma'iha. Satu-satu. Buat ni baru duk panah-panah. Ya nah. Ambi'uni bi asma'iha. Qala ambi'uni bi asma'iha ula'i. Royak nama kat aku. Tuhan kata, malaikat, cuba cerita nama-nama benda-benda barang-barang tu semua kepada aku. In kuntum sadiqin. Kalau kamu tu benar sungguh. Kalau pun menena sungguh ke? Kalau menecing ke? Royak. Kalau necing ke? Royak. Kalau kamu benar sungguh, cerita. Malaikat nak tahu di mana. Makan pun tak makan, minum pun tak minum, tidur pun tak tidur, buat apa pun tak buat apa. Lepas tu nak tahu benda tu. Kalau Tuhan tak boleh tahu, jauh. Lepas tu malaikat lagi nak okey. Lepas tu qalu in kuntum sadiqin. Qalu, malaikat pun kata, okey lagi, ya Allah. Qalu subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, kami tak ada ilmu apa. Kami tak tahu apa kau apa. Illa ma'allam tanah malaikat bagi hak mundur ajar sepatah dua je kepada kami. Hak tahu sekor dua tu mundur ajar belaka. Lain pada tu tak tahu dah. Illa ma'allam innaka anta apa? Innaka antan alimun innaka antan alimun hakim. Dia tak mari dah nak buat ni dah. Innaka antan alimun hakim. Lepas tu akhir tu kata kepada Adam pula, qala ya Adam, hey Adam, ambihum. Ya apa tu? Bi asma'i haula. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Adam, ya. Adam pun mula tu. Wa mu'ta tu wadiye. Tu ya lah dah. Cerita dia tu. Kira-kira tu pada semua nama pada masa tu Nabi Adam yang tu mu'ta tu wadiye tu. Tu. Dah ni tak ada buah mana musim ni. Tu wadiye. Ya tu. Ya habis segala nama-nama. Qala ambihum bi asma'ihim. Lepas tu falamma amba'ahum bi asma'ihim, bila ada royak semua dah segala nama-nama tu dia kata, alam aqul lakum, tak ke aku besar royak kepada pokmu dulu belum ada kuat dia. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku tahu belaka benda rahsia-rahsia dalam langit bumi ni. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dah. Jelas tak? Okey. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Jelas? Tak mari. Jelas tak? Tak ni, jelas dah. Jelas dah. Dok nunggu nampak muka waktu kita pun jadi mari dia tak cerap lah kena kedap ni. Tu hikmat mari dia satu lagi tak tu ada mari. Lepas tu waktu ada wak wiki malaikat, wak we di iblis mau duk tipu kina ambil ada turun ke bumi ni, we ada cerita banyak. Ada cerita banyak nak we ada lari, nak we ada nong teng anak, wak we anak ada kobe habe duk balah duk bunuh sama sendiri pergi ada bertumpah darah dulu. Gitu, nak we ada cerita banyak lebar sampai hari ni. Semua ada hikmat, kita tak tahu je. Ulama duk kaji hikmat tu hari-hari tak habis-habis. Tu habis kita dah.
Wa ma khalaqal jinna wal insa, dan tidak menjadi ia Allah akan jin dan manusia. Tuhan tak jadi illa malaikat, hikmatnya li ibadatihi, malaikat hikmatnya dapat beribadat akannya, akan Allah. Bermakna gitu, malaikat hikmatnya dapat beribadat akannya, akan Allah. Idafah ibadat kepada hu, idafah masdar ke maf'ul. Fa'il bagi dia tu kena ke insiwan jin tu. Malaikat hikmatnya dapat beribadat oleh jin dan manusia akan dia, akan Allah Ta'ala. Tu juga hikmahnya situ. Lam tu apa panggil al-lamu lil hikmah, apa panggil lam tu lil hikmah, bukan lam li ta'lil. Kalau kita mengaji nahwu, kalau kira semua lam tu ta'lil lah, tapi ulama usul tak boleh, tak sah. Ulama usul kata kalau pakai lam ilah, Allah Ta'ala buat benda tu ada ilah, ada kerana, ada ki, ada tujuan. Bila ada tujuan, berarti Tuhan tu jadi kurang. Kita gali telaga, ada tujuan. Sebab apa? Sebab nak kepada air. Tak ada air. Kalau ada air, tak gali telaga, tapi gali juga telaga kerana nak ke air. Bila nak ke air, berarti berhajat kepada air, kurang air. Tu asal ilat. Allah Ta'ala buat bumi ni buat apa? Buat manusia dan jin buat apa? Buat sembah dia. Untuk tujuannya sembah dia. Akhirnya, kalau berarti Tuhan ni berhajat kepada kita lah, untuk kita sembah dia. Habis tu jawab kita gitu. Tak berhajat. Ada kita, tak ada kita je, tak berhajat kepada kita. Tapi buat juga buat gapo? Tu buat apa? Buat gapo? Waktu li ibadati. Hikmat dapat beribadat akan dia. Dapat kita beribadat akan dia. Kita ibadat tak ibadat tu lain kira. Tapi jawab dah kita boleh ibadat kepada dia. Tu hikmat. Bukan supaya dia mana kerana apa tu, tak comel sangat tu, tak takdir lagu tu. Malaikat kerana tu. Kalau kerana tu nampak lagi ke ilat betul-betul sangat. Lalu tu comel kita kata malaikat dapat, malaikat hikmatnya dapat beribadat akan dia. Gitu ya. Tu dah. Tuhan buat kita mari tu boleh buat ibadat ke dia. Tu buat ibadat kepada dia. Wak tak wak, hak tu nyanyi kita sendiri. Kalau kita wak, kita labak diri kita. Kalau tak buat, rugi diri kita. Ya wak kita mari dah, tapi kita boleh buat ibadat ke dia dah. Buatlah. Tak? Nampak tu dah? Tu alam tu lil hikmah. Alam tu lil hikmah nama Allah. Kena buat gitu. Malaikat hikmatnya dapat menyembah mereka akan dia. Ulama pakar alam tu lil aqibah pun boleh kata gitu. Alam lil aqibah ataupun lil hikmah boleh pakai belaka. As-salam tu lil ta'lim tu, tapi ulama usul lari tak seri pakai lam ta'lim betul-betul sebab ulama nahwu duk kata tu. Kerana apa? Akan membawa kepada akidah tadi. Lalu tu ulama usul tak nama qah pula. Lam tu lil hikmah gitu ya. Tu lam dikata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni tu. Waktu tu lil hikmah ya. Ingat dah. Allahu Akbar. Tu dia jawab kita dah. Tu. Dalam tu. Ingat molek. Habis itu. Kita gali telaga, berarti kita nak kepada air. Kurang air. Tiba-tiba gali dah, air tak tubik. Jadi mana? Kau kurang situ kita. Kau duk lemah situ dulu. Nak kepada air, tiba-tiba air tak tubik. Berarti jadi kau kurang klik. Dulu bila air tubik-tubik, kuat kita. Tapi bila air kurang, jadi kurang klik. Allah Ta'ala buat kita ni buat ibadat, tiba-tiba kita tak ibadat. Jadi mana? Kurang klik tu Mula-mula buat ibadat, kita ibadat, berhajat kepada kita untuk kita ibadat dia. Abang-abang, kau akhir zaman kau tak semaya banyak. Kau akhir zaman kau tak mengaji, kau maksiat banyak. Berarti kau kurang klik lah tu. Dah, bukan gitu. Dah. Tu ingat molek.
Tu musannif ayat wak tapak kita dah tu, nak herat gi dah ni. Ayat-ayat yang wak tapak dah tu. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Tu. Maka kata musannif Imam Ghazali kata, fattariqu ilaihi wadihun lil qasidina wad dalilu alaihi laihun lin nazirina. Allah. Fattariqu, maka bermula tariq, bermula jalan, jalanan. Musannif kata, jalan mana? Ilaihi, han keadaan jalan tu musilan ilaih. Ila takluk han pada at-tariq. Bermula jalan, han keadaan jalan itu musilan ilaih, menyampaikan kepadanya, kepada Allah. Jalan yang you menyampai kepada Allah, jalan yang buat sampai kepada Allah tu wadihun. Misalnya kata khabar, terang iyo jalan tu, nyata terang sangat. Jalan yang nak pergi ke Tuhan tu nyata terang. Tu tak ada semok-semok le, nyata terang malah. Tak ada semok-semok, terang nyata. Tu. Tapi kena jaga tu ilaihi tu. Situ jadi mutasyabih sikit tu. Kalau tu musannaf kita, syarah kita takdir tu. Ilaihi ai ila khidmatihi wa ta'atihi. Takut kita pergi perasan atau hadap ke Tuhan betul-betul, Tuhan ada tempat. Jalan nak cari ke Tuhan, jalan nak menuju cari ke Tuhan tu, Tuhan ada tempat lah. Haida, bukan ada tempat. Ilaihi situ dengan mana ila khidmatihi. Jalan ni untuk menuju kepada khidmat Tuhan, jalan ni untuk menghadap kepada taat ke Tuhan, hak tu wadihun dah, nyata dah, terang dah. Kalau jalan dah siap dah. Kalau nak khidmat Tuhan, nak ibadat kepada Tuhan, tak ada proses, jalan tu ada, nyata dah. Tapi wadihun tu bukan semua, bukan bagi semua manusia. Wadihun tu lil qasidin je sifat. Takluk situ. Nyata tu bagi segala yang menuju ya. Al-qasidin, qasidin ai ila ma'rifatillah. Yang menuju, yang menghadap kepada mengenal Allah. Tu qasidin, qasidin ai ila ma'rifatillah. Tu dia. Tok guru kata al-qasidin ai di mana at-talibina, talibina li ma'rifatillah. Maka takdir lagu tu betul apa? Tu apa juga? Ya takdir gitu. Al-qasidin ai at-talibina li ma'rifatillah. Jalan ni nak hadap ke Tuhan, nak hadap untuk khidmat Tuhan, nyata dah, terang dah bagi orang hak nak pergi itulah. Bagi orang hak tuntut jalan ni tu. Adapun orang hak tak segi, tak saya tuntut nak kenal ke Allah Taala, tak saya cari jalan nak kenal ke Tuhan, jalan terang mana pun jadi semok bagi dia. Pasal dia gelap sebab orang main ngaji ni. Jalan ni untuk mari ngaji tu terang dah. Demo dengan post lagi, demo dengan wak lepek tu lagi, kata ni pada hujan tu, pada pukul tu, kitab tu duduk situ ada, kitab di saha pun siap. Duk tai dah siap dah. Jalan nak mari tu saha ni nyata dah, terang dah. Terang tu bagi orang hak nak jalan mari. Adapun hak duk malah tu terang tahu mana pun masa semok bagi dia. Payah. Payah masa semok situ. Orang nak hadap kepada ibadat, walaupun jalan terang tahu mana pun dia wasuk gelap. Payah. Tapi orang nak hadap ke Tuhan semua, jalan ni ada belakang dah. Tak ada payah sekali. Tak ada payah. Musannif kita ingat jalan ni untuk hadap ke Tuhan terang dah bagi orang yang nak jalan lil qasidin, bagi segala yang menujukan, segala yang menuju, yang menghadap kepada mengenal ke Allah Taala. Tak ada arah. Wad dalilu alaihi laihun. Dia kata pula, dan bermula dalil perkara-perkara yang menunjuk alaihi, atasnya, atas Allah Ta'ala tu, benda-benda yang menunjuk atas Tuhan. Maksud alaihi tu dalil ada tak? Alaihi ala apa? Alaihi ala wahdaniyati
dalil ataupun penunjuk ataupun perkara yang menunjuk di atasnya, atas satunya Allah Ta'ala, atas wadaniyat, atas asa Allah Ta'ala, keasaan Allah Ta'ala tu wadaniyat. Tapi guru kata alaihi ala jalalatihi wa qudratihi, tak apalah kok mana wa dalilu alaihi yani ala jalalatihi wa qudratihi, dalil perkara yang menunjuk di atas keagungan Allah dan di atas kebesaran kudrat Allah Ta'ala, dalil yang menunjuk atas kekuasaan Tuhan tu laihun, terang ia, nyata ia, nyata juga zahir, nyata lah. Ya tengoklah apa jadi dalil, tengok pohon kayu pun dalil, tengok orang pun dalil, tengok batu pun jadi dalil. Ikut apa-apa saja je tengok pak, ni dalil atas kuasa Tuhan laku. Tu dalil hak Tuhan tu nyata tu sahih dah. Tapi hak kata nyata pun lin nazirin jelah. Laihun tu lin nazirin. Terang tu hak kata nyata tu bagi segala yang menilai, yakni yang memandangkan dengan mata hati. Nazirin bagi segala yang memandang dengan mata hati. Kalau mata hati duk celak molek, ya gamang nampak. Kalau mata hati tak si memandang, tak nyata. Walaupun pelita duk cerah-cerah, dia tak si pejam mata, dia tak si telek mata, dia rasa gelap situ. Segelap situ. Dah. Pelita duk ada tapi pejam gitu. Oh gelap gano ha. Gano gelap belaka. Bukan pelita tak ada, penuh pelita, tapi mung sendiri tu tak pejam mata. Tak telek mata sendiri. Mata ada tak telek. Masalah ni. Berartinya dalil hak nak menunjuk di atas kebesaran Tuhan bukan tak nyata. Hak yang digelap teki hatimu tak saya pandai dan tengok je. Wah kala. Dalil nak mari kepada tempat mengaji pun nyata. Nyata. Bagi orang hak tilik dengan mata hati dia, oh siaplah, penuh dah tengok mudiafah tu. Tempat ngaji dekat kawasan Darussan ni belah-belah. Kalau kira lah ni halau besar, berbelas. Belah-belah. Pada itqal lagi mudiafah. Syekh Ismail lagi sahah. Kita ni lagi tempat nu lagi. Syekh Imran. Tempat nyata habis. Nu tak kira boleh pakai Zahar tu lagi nu. Kawasan tu, kawasan apa nama dia, Fasyik hari Jumaat, tak kira tu lagi siapa Ketijani, tak kira banyak lagi. Itqan tempat tu lah banyak nyata ada dalil. Tapi hok nak tengok tu lah yang nyata. Oh duk tidur makan pun duk tidur makan situ lah. So Allah kata tumuh gila tempat pengajian 100 tempat lagi pun aku tak akan pergi. So Allah kata gitu. Bokeh sekiranya semua orang ada rasa ni mengaji belakang aku pun tak segi. So Allah gitu dah. So Allah kata gitu. Tengok di kelakuan dia bahkan. Allah. Dalil atas Tuhan tu nyata sangat. Kita je tak si mencelak mata kita. Mata hati tu lah. Maksud naziri tu bukan pandang dengan mata ni, mandang dengan hak ni. Mana dengan hak dalil. Mata hak dalil. Hak ni duk pandai belaka dah tengoklah, tapi hak dalil tu tak sibuka. Sibuka. Gelak hak ni tak apa, jangan main gelak hak ni. Susah. Mata buta tak apa lagi, ya Allah, jangan bagi hak buta hati buta. Hati buta susah. Minta hak tu ya. Kalau engkau nak biar mata aku buta sekalipun, tapi tak say lah nak biar ditelek dua-dua tu. Tapi nak biar buta mana-mana pun, minta biar buta mata ni je. Hak ni yang biar buta. Dia buta hak ni susah nak pergi tak boleh. Pergi tak boleh. Habis tu lah linazirin. Lepas tu Musa dia kata, tak nak buat gana lagi. Walaupun nyata terana pun, walakinallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u. Ada Allah lah, ya Allah. Walakinallaha, dan tetapi sungguh pun salah istidrak pada kata wadihun tu. Sungguh pun at-tariq tu wadihun. Sesungguh pun jalanan tu nyata dan terang. Dalil tu pun nyata dan terang. Sungguh pun begitu. Tapi dia Tuhan nak tak sewi mari. Kalau dia tak boleh mari, tak sewi ngaji, tak ngaji.
Tak sewi kenal ke dia, tak kenal. Walakin Allah, dan tetapi Allah Ta'ala itu yudillu, menyesat ia Allah. Tuhan menyesatkan may yasha, mafu bagi yudil, menyesatkan akan mereka, akan sesiapa yang yasha, yang kehendak ia Allah. Maksud yasha'u ay yasha'u idlalahu. Mafu bagi yasha' tu mahzuf. Mafu bagi yasha' tu mahzuf. Aid bagi man pun mahzuf sekali. May yasha', yani may yasha' idlalahu. Idlan yang jadi masdar bagi adalla yudillu idlalan. Idlalan itu apa dia? Allah Ta'ala menyesatkan akan mereka yang dia kehendak untuk menyesatkannya. Yasha'u idlalahu. Tu yang kehendak untuk sesat dia, sesat dia tu. Waliyadzubillah min zalik kita ni. Tuhan menyesatkan. Tuhan tak win nampak, tak win kenal dia. Tak kenal sampai su. Rumah dia di depan ponok dah. Allah. Ponok pula duduk tepi sejik. Ponok dekat tu, sejik tu sini. Rumah duduk tengah. Rumah dia tu sama orang panggil sama jauh. Sejik dengan ponok. Tapi dia tak kenal Tuhan situ. Kipo. Itu yang menghidayat dan menyesatkan mereka yang dia kandung. Allahu akbar, walillah takut lillah. Wa yahdi may yasha atabara yudillu, dan menghidayat ia, menunjuk ia Allah, may yasha'u, akan mereka yang kehendak ia Allah, kerana ai hidayatahu. Maka bagi yasha' pun mahzuf juga. Tu Tuhan pun dia menyesatkan orang yang nak menyesat. Dia menghidayatkan akan mereka yang dia kehendak untuk menghidayatkan dia. Dia kehendak untuk hidayah. Tu. Berarti kita ni mujuk alhamdulillah, termasuk dalam may yasha'u hidayatahu tu kita. Kita ni Tuhan kehendak lagi ni. Selama duk sentiasa dalam mengaji tu, orang tu masih lagi dalam kehendak Tuhan untuk mendapat hidayat, untuk dapat petunjuk. Klik rumah paling dengan kerja, paling dengan mengaji, hadap kerja terus. 10 tahun duduk dengan kerja, tak tepung-tepung kita. Tu nampak tanda-tanda nak pergi kot lain tu. Pergi kot lain pula. Akhir sekali dia tengok orang mengaji, dia nyebeh pula. Padahal dia pasal mengaji bukan dulu. Duduk ngaji apa ngaji? Aku duduk ngaji dulu dah. Tak ada boleh perkara ni. Mak kita kerja je kata. Allah Akbar. Padahal dia pun dah biasa mengaji juga. Hak tu takut menang. Takut menang. Bal'am bil ba'ura. Allah, Bal'am ni alim tak alim dia tu tunggu cerita. Alim tak alim dia tu, siapa ke Allah Ta'ala wikasyaf dia boleh tengok Allah Mahfuz. Bal'am ibn Ba'ura, dia ni orang alim dalam masa Sayyidina Musa, Nabi Musa AS. Orang alim sah. Siapa ke alim dia tu, anak murid tu ada mengaji tu beratus ribu. Apa ni, siapa 100,000. 1,000 tu hak pesen tu, hak pesen duk dengar ya. Hak pesen hak duk nana tu 10,000 dah. Hak pesen duk ada kitab, ada kalam. 10,000. Lepas tu hak beratus ribu lagi tu hak pesen mesti dengar. Mustami'an dah. Hak muta'alliman tu pesen 10,000 dah. Bal'am anak murid dia. Lepas tu dia ni kalau anak murid tanya masalah apa-apa, dia masa terlekat, tak ingat masalah tu, pada dia tengok atas langit je. Allah Ta'ala akan buka langit, video tu nampak Lauh Mahfuz. Dan serta tengok kan jawapan yang tertulis di Lauh Mahfuz tu. Gitu. Masalah tu gitu ya. Tak ada payah ni. Tu. Jawab. Tu balak. Tu nyampak zahir. Alim sah, alim besar, alim. Tapi susut lagu mana? Susut lagu mana? Okey. Allah Ta'ala menyesatkan dia. Allah jelas lidah, jelas sepenying dah. Siapa kepada dia tu tak ingat. Dia mengarang kitab pula menunjuk kata Tuhan tak ada. Okey kali dia mengarang kitab kata Tuhan tak ada pula. Itu Bal'am ibn Ba'ura akan semula kitab Minhajul Abidin sebut benda tu. Sebut benda tu.
Aku Yoki retina tu bini dia masalah. Ahli kampung tu dengar khabar kata Nabi Musa nak datang mari dakwah di kampung ni, nak mari seru agama di kampung ni. Ahli kampung tu tak sih. Jadi dengar pak tu rasa malas Nabi Musa mari. Gelewak. Musa mari pak tu siap lah pak kita jadi dia draw dah. Masalah jadi susah pula. Lalu tu buat lagu mana kita tak sih Musa sampai kampung ni. Lalu tu duk sorak-sorak ama-ama tu kata ginilah. Kita ni senang. Kita pergi minta di Bal'am tu. Bal'am ni babo ni mustajab doa dia tu dia minta Tuhan apa-apa tu Tuhan terima selalu dah. Ikut apa yang doa tu akan terima dia. Lepas tu hadap pergi dia nak pergi minta. Aku tak say, aku tak wani tu. Takut ya, backhand. Aku. Biar. Akhir sekali kau aku putus saya orang dua pergi masuk jumpa Bal'am. Bal'am tu kata tak boleh. Oh, haram alai. Haram tu tak boleh buat benda tu Tuhan murai. Kamu ni menuntut dan meminta benda hak Tuhan larang lagu ni tak boleh. Gelak. Kelek buat tu. Habis semangat. Tapi tak habis lagi semangat. Tak habis lagi cerita harap ada lagi, nak lagi. Kita gini. Masuk kok mama apa? Babo tak bana, tak babo ni tak boleh dah. Kita pergi temu mama. Kalau jumpa mama dah kok okey sikit Lalu tu hadap mari dek belakang dek kok dapur ni. Kok dapur ni. Hey mama, bini bagi Bal'am sendiri duduk dalam rumah. Hey mama, demo tu ambil segala-gala mah boleh nekam penuh. Mah ni penuh. Ambil dia wagi nak hadiah kepada bini. Mama. Hadiah. Oh, tu apa pula? Ada apa ni? Boleh gini je. Masa nak minta tolong mama tu pergi wayak babo sikit. Wayak kepada Bal'am minta tolong mama tu. Wayak babo kata mintalah doa boleh sekali ni je. Jangan Nabi Musa siapa mari. Nabi Musa siapa? Mama tak payah ikut ni benda ni. Tak apalah nak tolong usaha. Itu retina ni bahaya juga dah. Bahaya juga retina ni. Tapi tu boleh bining marah jadi baik. Bining jadi kot tu lah kita. Cari molek. Itu. Tak ada sedap sangat. Kalau kita kecek terasak dengan dia kecek dengan kita, retina tu tak ada sedap mana dah tu. Kalau kita minta bo dia, wibo kita tak ada sedap mana dah tu retina tu. Kalau kita minta fake dia, fake kita tak ada sedap mana dah tu retina tu. Yang mudah-mudah dah wi kita tengok. Berarti lain pada kita pun mudah seperti tu. Tu mula-mula lagi dah minta wi pak selalu dah. Untuk minta pak selalu dah wi. Berarti orang lain minta pun seperti tu je wi mudah-mudah gitu ya retina tu. Bah. Apa? Tu dia. Tak ada apa hari ni akhirnya sekali masuk mama temu be. Ni dia mau buat hari ni. Hadiah kita. Gana ada apa? Dia mau minta tolong dia kata suruh doa sikit ya Nabi Musa tu. Jangan sapa ke kampung ni. Musa jangan sapa ke kampung ni. Minta doa sikit. Tak boleh. Musa tu pesuruh Allah, Rasulullah tu. Aku tak ada hak, tak layak untuk pergi berdoa di demo tu tak sampai mari. Sekali ya ni demo pergi mari dah ni. Payah kita nak tolak taklid pun susah dah. Sekali ya. Lemah kena waktu. Lemah hati. Akhirnya apa? Akhir tangan berdoa, ya Allah ya Tuhanku, janganlah Nabi Musa sampai kepada kampung ini. Allah bila Nabi Musa sesak tu daripada teh tu. Sesak musim tak bukan kata ada semut hang kayu, tapi jadi musim daripada tu. Tak ada tempat dah tubik. Mana ni jalan tubik dekat mana? Masa tubik kau ni. Bukan dia ni tadi jalan mari ni dah. Dah musim lah tu. Bertahun-tahun dah musim gitu. Musa daripada tu.
Tapi akhirnya Bal'am tu tak ada arah dah. Habis Tuhan cabut iman dia. Cabut iman. Akhirnya tukar dengan benda dunia sikit. Takut iman kena cabut. Akhir sekali Bal'am sekali pun anak murid pun kok mana aku ngajar-ngajar ya Allah Ta'ala tak ada. Iman tak ada dah. Hak dah boleh tengok Allah mahfuz cerah-cerah. Tengok jangan main, jangan main. Lakin Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadina wa huwa dan ia Allah Ta'ala dan ia bermula ia Allah Ta'ala a'lamu alimun. A'lam bermakna alim dalam pun takdir witia. Ai a'lamu bermakna alimun. Allah Ta'ala itu sangat mengetahui ia. A'lamu ay alimun, sangat mengetahui ia Allah Ta'ala. A'lamu bil muhtadin, sangat mengetahui akan mereka yang dapat hidayah. Ia al-muhtadin jadi allazi ihtada ila allazi ihtada ila tariqil haq. Mana itu al-muhtadin. Al-muhtadin jadi allazi ihtada ila at-tariqi al-haqqi. Yani orang yang dapat petunjuk ia kepada jalan yang sebenar. Itu muhtadi. Mudah-mudahan kita ni termasuk dalam muhtadi inilah. Dalam muhtadi ini Tuhan tahu siapa dia dapat hidayah. Tuhan tahu. Tuhan lebih tahu. Tuhan sangat tahu mereka yang dapat pemimpin, dapat terpimpin dan dapat penunjuk kepada jalan yang sebenar. Tuhan tahu. Pak orang sesat Tuhan tahu tak? Tahu tak orang sesat? Tahu juga tapi sini tak sebut. Dia pakai madar dengan muhtadi, padahal dia kena takdir lagi. A'labih muhtadin ai wa biddallin. Dan kena lebih dan tahu mengetahui dengan orang yang sesat. Tapi ni orang panggil hazab, sebut sau pada dah. Maksud dalam bab apa? Sarabilu taqikumul haq. Dalam kaedah tu. Pakaian ni dapat menjaga kita daripada kepanasan. Lepas tu daripada sejuk pun jaga juga, tapi tak sebut dah madar dengan sebut panas. Tu dalam kaedah tu dah. Itu habis itu. Maka sini Tuhan lebih tahu, sangat tahu dengan orang hak, akan orang hak dapat hidayah, dan sangat tahu juga akan mereka yang dapat kesesatan. Itu pun Tuhan tahu. Kita ramai-ramai ni masuk dalam muhtadi ke dhalim, dia tahu dah azali lagi. Dia tahu dah pada azali lagi. Allah ja'alna minal muhtadin. Allah ja'alna hadina muhtadin ghaira dhalin wala mudillin harban li'a'da'i silman li'awliya'i. Ya Allah. Habis itu. Wassalatu ala sayyidin mursalin. Mula nak tengok je. Lepas testing tu tengok metal tu, tengok metal itu minyak. Kalau tu kau duk gijok tak ada tengok minyak. Apa testing tu tengok minyak, minyak tak ada di masa ni. Kita nak berhenti nak buh minyak macam-macam lalu. Padahal minyak penting lagi. Barulah kick yang mula-mula. Tapi masa nak masak juga nak buh penuh itu. Ada arah lah. Dia pusing gila testing. Gila testing, gila pump tu tak ada lagi. Tengok pump motor bawah sana ada cewek cerah. Pasal ibu nak masuk. Pusing gila pump tu, gila testing tu ada. Dia tengok cepat sikit tengok je. Apa pasal ngaji pula. Kalau dia masuk testing ni, dia tengok je kali. Nampak orang gila lagi, tak apa. Dapat pump lagi, tengok je pula kali lagi. Apa pasal gila testing tu. Ada juga. Tu jenis ke? Ada. Kita orang betul-betul ialah tu nampak pump tu. Masuk. Masuk jamai tak apa dah, dia basuh muka tak apa dah. Dia kata, basuh muka tak apa dah. Tapi nampak testing hok sedap depan tu weh, kun saran. Baik kita lagi, lepas sikit lagi ada testing hok besar lagi. Testing hok besar lagi. Testing ni kalau Malaysia je, kalau jalan Lubuh Raya je tak ada testing tu, ada art and art je lah, tempat berhenti tu. Hok pasal gila art and art tu ada. Dia tengok art and art pun masa nak masuk, padahal minyak penuh lagi. Masa nak masuk situ. Masuk. Tu pasal gila art and art.
Lepas tu pergi ngaji pun sebab tu dia tengok pak sebab testing dah ni, tempat berhenti dia ni, tengok jazz sekali. Habis. Wassalatu ala sayyidil mursalin. Tak ada ayah dah ni dah. Wassalatu, dan bermula salat. As-salatu ay salatullah. Alif lam ganti daripada mudhafun ilaih. Wassalatu salatullah. Salatullah bermakna rahmatullah. Kerana solat, solawat kalau datang dari Allah dengan makna rahmat, itu salatullah bermakna rahmatullah. Rahmatullah dengan makna ihsanullah. Kerana rahmat asal makna kesia belah hati, tapi tak boleh pakai makna betul-betul kerana Tuhan bukan ada hati semua makhluk gitu. Lalu tu pakai rahmat dengan makna lazim. Lazim daripada kesian belahnya membuat baik. Lalu tu lagi kepada pakai makna ihsan, membuat baik. Ihsan, ihsanullah. Wassalatu yani ihsanullah, bermula membuat baik oleh Allah. Jadi minta Allah membuat baik. Ala sayyidin mursalin, minta Allah Ta'ala membuat baik, melakukan kebaikan. Ala sayyidin mursalin, di atas penghulu bagi sekalian rasul-rasul. As-salatu mubtada, ala tu khabar. Bermula rahmat Allah itu nazilatun ala sayyidil mursalin. Kata dia ngomong tara khabar tu asal dah gitu. Bermula rahmat Allah Ta'ala minta turun di atas penghulu bagi segala rasul-rasul. Siapa dia penghulu segala rasul? Dia tak sebut nama dah, maka maklum dah sayyidul mursalin wa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Tu dia. Dalai cuma ya mari tu dah. Ala sayyidil mursalina ay ashrafihim wa afdalihim. Wa idza kana ashrafal mursalina allazina hum afdalul khalqi fa huwa ashrafu man ghairuhum bil aula. Tu. Wa idza kana, dan apabila adalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila adalah Nabi kita itu asyrafal mursalin, semulia-mulia segala rasul-rasul. Bila adalah Nabi kita tu semulia rasul. Rasul mana? Sifat allazina, rasul-rasul yang hum, bermula mereka itu rasul-rasul itulah afdalul khalqi, seafdal-afdal makhluk. Rasul ni, pok rasul ni selebih-lebih makhluk. Kalau kira semua makhluk semua, pok rasul ni lah afdalul makhlukat. Bila Nabi Muhammad semulia-mulia rasul, yang mana rasul itu merupakan seafdal-afdal makhluk? Jawab idza fa huwa asrafu man ghairuhum bin aula. Maka ia Nabi kita tu ialah asrafu man, semulia-mulia mereka yang lain daripada mereka itu, mereka rasul. Asrafu bil aula, tak lebih mulia dengan cara aula. Faham tak? Makhluk semua, kalau kira makhluk semua, pok rasul adalah nombor satu. Bila Nabi Muhammad ni jadi penghulu bagi segala rasul, Nabi Muhammad jadi ketua bagi rasul, rasul ni jadi lebih daripada segala makhluk lain. Berarti Nabi Muhammad tu dengan automatik lah lebih aula lagi lah Nabi Muhammad jadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain daripada rasul. Faham tak? Faham dah? Rasa faham? Ya ada tiga, ya ada tok kemeneh, ya ada tok nembel, tak ada pucuai tok nembel. Pucuai. Kalau kiamat tabak lebih siapa? Tok kemeneh, tok kemenang. Malaysia tak, tidak hanya orang jaga kampung tu, ya ada letak tok pula. Ya ada tok kemenang. Tok kemeneh. Tok kemeneh tu dia besar pada tok nembel. Tok nembel tu dia besar pada pucuai ya. Pasal dia ada. Lepas tu tok kemeneh ni dia lebih daripada tok nembel. Bila tok kemeneh lebih daripada tok nembel, maka tok kemeneh ni lebih pada pucuai dengan jalan aula lah. Sebab apa? Sebab tok nembel ni lebih pada pucuai. Tak. Tidak. Tu habis itu. Sebab tu maka Nabi kita ni selebih-lebih mursalin, selebih-lebih dan semulia-mulia rasul. Lepas tu nisbah kepada makhluk lain, rasul ni lebih lagi pada hak lain. Bila Nabi lebih pada rasul, berarti lebih pada hak lain lagi lah. Hak lain lagi atas jalan aula. Yang aula lagi lah lebih pada hak lain.
Sebab tu fa huwa sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi alal itlaqi. Nabi kita ni seafdal makhluk, selebih-lebih makhluk alal itlaq, di atas jalan itlaq. Maknanya bila itlaq kan kata afdalul khalqi Muhammad, yang kait pada umat, misalnya semulia-mulia makhluk pada umat Nabi Isa tu siapa? Nabi Isa. Tu kait pada umat Nabi Isa yang tertentu masing-masing. Tapi bila itlaq kan kata semulia-mulia makhluk ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famin anishiqaqi. Lalu jahal dia. Habis itu tak apalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi al-abrari at-tayyibina at-tahirina wa ala atas pada ali ala sayyidina, ataf pada ala sayyidina, ala tu wa tu ataf pada ala sayyidina. Jadi minta rahmat Allah Taala juga ala alihi, turun di atas keluarganya, keluarga bagi sayyidil mursalin. Domain tu martabat domain kena rujuk kepada sayyidil mursalin tu. Kita ni pitang ala ali sayyidina Muhammad pula dah. Ada akhir domain ada ibarat ni dia kena rujuk kepada sayyidil mursalin. Kalau tak ada sebut lafaz Muhammad ni dalam ibarat ni. Dan minta turun juga di atas keluarga bagi penghulu segala rasul, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu lah. Keluarga Nabi minta turun juga atas keluarga Nabi. Keluarga mana? Sifat bagi alihi al-abrari, keluarga yang baik-baik. Al-abrar tu sifat tu dia jamak daripada barun, yang baik, yang baik. Dalam tu ada jamu barin, jamak pada sifatnya bar ni yang buat baik. Maksud abrar ini jadi yang banyak melakukan kebaikan, makna gitu ya. Yang banyak melakukan kebaikan, itu abrar. Lepas tu pun abrar ni akan duduk dalam syurga naim ni. Innal abrar lafi naim. Tu ayat dah. Puak baik-baik ni akan duduk dalam syurga naim. Puak jahat, wa innal fujjara lafi jahim. Maksud dia gu. Saya ulang dua kali nak. Innal abrar lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Lepas tu sebut pula innal abrar lafi naim alal araiki yanziru ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nah, tengok muka di mari le syurga esok tu, sama nampak muka senyum belaka. Tak ada kata muka masai sangat apa. Kat mana ni? Tu dia makan apa lah ni? Dia syurga. Ada apa pula ni? Senyum pula ni. Dok senyum, tak ada muka masai. Dari syurga. Tu abrar saja tu. Maka alihi, keluarga Nabi tu maksudnya abrar, puak yang melakukan kebaikan. At-tayyibina, sifat bagi abrar. Bukan. Sifat lagi bagi alihi. Keluarga Nabi yang baik, lagi pula yang tayyib. Tayyib, apa tayyib? Tayyib tu apa? Tayyib tu apa? Tayyib tu apa? Tayyib. Dalam kata al-khalisina min syawaibil kudurati, dia kata. Tu dalam juga al-khalisin, yang suci, yang bersih daripada keaiban kekeruhan dosa. Kudurat. Tu dia keaiban kekeruhan dosa, keruh dosa. Keaiban dosa tu. Mana gitu. Kita buat suku tak apa. At-tayyibin yakni yang suci daripada sifat-sifat hati yang dicela oleh syarak. Buat gitulah dah. Yakni yang suci daripada sifat-sifat hati yang dicela oleh syarak. Itu makna at-tayyibin. Yang suci daripada sifat-sifat hati yang dicela oleh syarak. At-tahirina, yang suci, yang bersih mereka itu. At-tahir, yang bersih, suci juga. Tapi maksud tahir sini apa? Dalam ayat pakai tu dalam tak apa. At-tahirina ay al-khalisina minan naqaisi hissiyati, minal naqaisil hissiyati wal ma'nawiyati. Artinya yang suci, yang bersih mereka itu, yang bersih, yang suci
minan naqaisi, yang suci dan bersih daripada segala kekurangan-kekurangan. Kekurangan tu dua, al-hissiyah, kekurangan yang bangsa hissi, kekurangan yang nampak tengok, jadi seperti kerja maksiat. Hak tengok nampak dari luar ni. Naqais maksud dia benda kekurangan juga. Kerja maksiat tu maksudnya kekurangan zahir. Tu. Wan ma'nawiyati, dan kekurangan yang bangsa makna dalam hati. Sebenarnya sifat-sifat hati yang jahat tu. Jadi mereka pun suci daripada benda tu. Deki apa pun tak ada sifat tu. Pok-pok keluarga Nabi ni At-Tahiri. Wa sallim wa azzim ila yaumiddin. Ila yaumiddin. Wa sallim. Kalau gitu ya. Wa sallim. Ya mari jamak, tapi mari amat kita dah. Dulu kata wasallim, dan hendak memberi selamat oleh engkau ni, pakai paling sirah pergi kepada Pak pula. Wasallim, dan hendak memberi selamat oleh engkau ya Allah, yakni alaihi wa ala alihi, kata ya supaya ya atas ni juga. Wasallim ni wasallim alaihi wa ala ali, yang awak itu. Hendak memberi selamat oleh engkau ya Allah di atasnya, atas Nabi kita dan di atas keluarga Nabi. Wa azim, dan hendak membesar oleh engkau ya Allah atas keluarga Nabi dan atas Nabi dan atas keluarga Nabi itu. Hendak memberi selamat dan hendak membesarkan engkau ya Allah ila yaumiddin. Dan kata apa? Ila yaumiddin wassalatu wa ma ba'daha kainatun ila yaumiddin. Turut zahir hak syarah tu ila tu pakai khabar mubtada mahzuf. Tapi Allah yarham ni Tok Dala ni dia tak dikata ila ni jadi sifat bagi maf'ul mutlaq hak salim muazzin. Takluk mahzuf jadi sifat, takluk mahzuf jadi sifat bagi maf'ul mutlaq hak salim dan azim yang mahzuf. Pening situ. Mahzuf. Aku masa nak mahzuf dah ni. Pakai tu saya tulis pol lah. Ni mahzuf banyak dah pakai mahzuf. Tak nak tulis. Maknanya gini dulu. Salim maf'ul mutlaq dia tasliman. Tu maf'ul mutlaq bagi salim. Wa sallim tasliman. Wa azim ta'ziman. Apa taslim? Takdir maf'ul mutlaq dulu. Wa sallim wa azim tasliman wa ta'ziman. Buat gitu. Tu hak tu maf'ul mutlaq bagi salim yang mahzuf tu. Maf'ul mutlaq hak mahzuf. Maka takdir hak mahzuf tu mari. Tasliman wa ta'ziman. Lepas tu sifat bagi tasliman dan ta'ziman pun mahzuf juga. Takdirnya daimaini. Wa tasliman wa ta'ziman daimaini. Daimai itu sifat bagi taslim dan ta'zim. Dah. Ta'zim, taslim dan ta'zim yang berkekalan kedua-duanya, kedua taslim dan ta'zim tu ila yaumiddin. Ila takluk pada daimai tu. Takluk pada daimai tu. Daimai tu jadi apa? Sifat bagi apa? Bagi tasliman wa ta'ziman. Tasliman wa ta'ziman jadi apa? Jadi maf'ul mutlaq bagi salim wa azim. Kalau gitu kecek panak-panaknya ila ni orang panggil takluk mahzuf, takluk mahzuf. Kalau kecek biji panyin, kecek panyin. Kecek panyinnya ila ni takluk kepada muta'allaq yang mahzuf. Takdir daimai. Daimai ni sifat bagi maf'ul mutlaq, iaitu tasliman dan ta'ziman. Maf'ul mutlaq tu pun mahzuf. Tu bahaya tak? Nampak? Tu. Ngatuk dah boleh kecek nahu. Tu. Ngatuk dah boleh. Dah. Tengok. Dia bila tengok pok tu jadi wasong. Wasong malah lalu. Teka dek kecek dengan anak dia tu. Wasong tak apa. Kecek berjejer tak apa anak. Tapi bila tengok pok mari pak. Apa padan dah? Padan. Tengok pok tu jadi takut malah. Ngaji hok lah tak apa ngaji berjejer boleh. Sebut nahu pak. Nahu ni bapa ilmu dah. Kita kecek anak dara lemah tu lah. Kecek anak tak apa, kecek anak berjejer tak apa.
Tapi pok mari sekali wasa tak saya dah reti. Seminit pun tak hafal dah cakap pok mari. Pakai klik. Tengok pok tu jadi. Jadi letih. Maka ilmu lain pun tengok apa duk ngaji tuan-tuan tak apa, tapi dah sebut nahwu sorah. Padahal ada yang pok mek tu. Pok dan mok bagi ilmu tu nahwu tu. Tak boleh tinggal hak tu. Kita kena baik dengan pok mok ni kalau nak anak juga. Nak yang nak baik dengan pok dia mek dia tu. Semakin baik dengan pok dan mok, okak mudah-mudah ya anak tu. Tak ada apa di sini. Habis tu kena usaha cari pok dan mok dulu ni. Duk gaduh nak anak dah. Hak tu nak kena takir. Hak kena kapok tu hak tu. Tu je usaha cari pok mok dulu. We boleh usaha sikit. Kita nak cari anak-anak lain pun usaha mek pok tu dulu. Kita clear malak dulu. Tak apa. Senang lepas pada tu. Dah. Tasliman wa ta'ziman daimaini ila yaumiddin. Maka kecek duk ponok bakal tu guru sebut mudah-mudah tak leh mazhub sifat bagi makmum mutlak yang mazhub gitu ya. Senang. Huraian ni ila yaumiddin. Minta itu hari selamatkan dan membesarkan sebagaimana selamat dan membesar yang berkekalan keduanya sampai kepada hari ugamo. Sampai kepada hari ugamo. Yaumiddin. Ad-din asal makna ugamo, hari ugamo. Hari apa hari agama? Hari kiamat gitu. Dalil molek agak kan. Nampak akhir dengan hak dalil ni dah nampak. Sikit lah. Ada semangat sikit bila tak akhir. Dalil kata ila yaumiddin, kita baca wassalatu wa ma ba'daha kainatun ila yaumiddin wal gharadu min zalika at-ta'mimu fi jami'il awqati ala tariqil kinayati kama huwa 'adatul arabi kama jara alaihi al-akhdari wad-dinu nak sini nak sini wad-dinu din ni apa ding keding bukan Salahuddin tu dah waktu suku waktu wad-din ni agama. Lafaz ad-din tu ia ada makna pada lughah, ada makna pada istilah. Dia kata, wad-din dan bermula lafaz ad-din itu, konsep lafaz tu jadi mubtada. Bermula lafaz ad-din itu yutlaqu, jadi yusta'malu, digunakan akan dia akan lafaz ad-din fil lughati, diguna pakai pada lughah. Bila sebut kata ad-din dipakaikan lafaz ni dalam lughah Arab, yutlaqu ala ma'anin kasiratin, dipakai di atas, diguna di atas beberapa makna yang banyak makna. Lafaz ad-din suatu banyak makna. Dalil bahasa Arab di ad-din kasiratin. Lepas tu misalnya ambil hak munasabah sikit. Al-munasibu minha, dan bermula makna yang munasabah daripada ma'anin kasirah ni. Makna yang munasabah daripada al-munasib tu minha min ma'anil kasirah, bermula makna yang munasabah daripada beberapa makna yang banyak sana itu. Munasib tu hunalah di sini pada perkataan musannaf ni. Dalam beberapa makna pada lughah, makna yang terlebih munasabah di sini untuk kita pakai dalam perkataan musannaf ni ialah khabarnya al-jazaa'u. Ad-din dengan mana al-jaza', balas, membalas. Yaumuddin ay yaumun jaza, hari membalas, hari balah. Ai ila yaumil jaza, dapat dia tu ila yaumiddin ay ila yaumil jaza, sampai kepada hari membalah. Hari itu balah. Apa hari balah? Wa huwa, dan iaitu yaumul jaza tu yaumul kiamati, tu hari kiamat. Lepas tu balah tu apa balah? Orang tanya pula, apa balah tu apa? Membalas tu makna apa? Arab ni ada makna wahbi siap. Jazak pun ada makna dia. Membalas tu apa membalas? Ni makna dia. Wal jaza'u, dan bermula makna membalas itu. Wal jaza'u ay wa maknal jaza'i. Dan bermula makna bagi membalas tu apa? Ialah khabar. Isalu ma yaliqu bi kulli amilin ilaihi. Ingat oleh weh? Tak ada ya. Balas juga apa balas? Balas ialah
Isalu, asal isal menyampaikan. Kita bermakna memberi, tak apa sini. Memberikan, mengholorkan, tak apalah. Isal, menyampaikan dan mengholorkan ma yaliku, akan barang yang sepatut ia barang tu, yang layak ia, yang sesuai ia barang tu. Kita menyampai dan mengholorkan akan perkara yang sesuai lah perkara tu. Yaliku bikulli amilin, yang sesuai dengan tiap-tiap yang bekerja. Ya ni kerja seje, apa kau barang yang sesuai dengan dia? Satu geni misalnya, maka kita wis satu geni tu orang panggil barang yang sesuai dengan dia. Kita sampaikan benda tu, orang panggil membalas. Kita panggil membalas. Dah sampaikan benda. Yo kerja 2 je, lebih sesuai dengan dia, tu panggil jaza. Ihsan tu ilaihi, menyampai kepadanya, kepada amin tu, kepada orang kerja tu, kepada orang kerja tu, tu panggil balas. Tu habis itu. Allahu akbar. Tu di segi lugah. Adapun di segi istilah ni, makna istilah ad-din pada istilahnya, wa fil istilahi, atau pada fil lughati, jadi wa yutlaqu fil istilahi, dan digunakan akan lafaz ad-din pada istilah ulama tu. Istilah ulama ad-din tu ialah khabar tiba ataf al-masailu allati ata biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Agama ni apa agama? Agama ialah beberapa perkara-perkara, beberapa masalah. Al-masail asal makna beberapa perkara-perkara. Sini bermakna al-umur gitu ya. Beberapa pekerjaan, beberapa perkara-perkara allati ata biha, yang mendatangkan dengannya, dengan masail, dengan perkara tu, mendatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang Nabi bawa mari, tu agama. Benda yang Nabi mendatangkan mari, tu lah panggil agama. Tu lah ad-din pada istilah. Tu. Wa umuruhu, bila takrif kat tu. Wa umuruhu, dan bermula pekerjaannya ad-din tu. Pekerjaan agama ni, apa makna umur? Alamatuhu, arti bermula alamatnya, alamat bagi ad-din, alamat bagi agama. Ad-dalatu, alamat yang menunjuk, ia alamat ala wujudihi, menunjuk di atas adanya, ada ad-din, ada agama, ada fi syakhsi, ada dalam diri seorang. Tanda yang menunjuk bahawasanya ada agama dalam tubuh badan seorang tu ada berapa alamat? Arba'atun, tu khabar bagi umuru. Pekerjaan agama ni ada 4, maknanya alamat yang boleh cek kata dia ni beragama yang sepenuh. Ada 4 perkara. Tak cukup 4 perkara, dia tu tak sepenuh agama. Ni sepenuh agama duduk sini. Cukup dok cek tengok malam ni. Cek dulu, manakah 4 perkara tu? 1. Sidqul qasdi, benar qasad, benar kehendak, benar kemahuan hati. Qasad kita tu sebenar. Apa makna qasad yang sebenar? Apa idafah sidqu kepada al-qasdi, idafah sifat ke mausuf, asalnya al-qasdus shadiq kita. Qasad yang benar. Apa makna qasad yang benar? Arti adaul ibadati bin niyyati wal ikhlasi, menunaikan akan ibadat dengan niat dan dengan ikhlas. Tu orang tu boleh faham kata dia ni benar qasad tu. Semaya kerana Allah, wa ibadat kerana Allah, mengajar pun kerana Allah. Kerana Allah, bukan kerana kemasyhuran, bukan kerana duit, bukan kerana barase. Sekut 2 tu, dia mau duit 100, 200 je. Wah, tak wadai dengan hak ni. Harga lebih pada tu lagi, 1 juta pun nak bayar tak leh. Sepatah dia mengajar 1 juta pun dia nak bayar tak leh. Tu lebih pada tu lagi. Lebih pada tu lagi.
Man 'allamaka harfan fahuwa maulaka. Sayyidina Ali kata, siapa mengajarkan engkau satu huruf, dia tu penghulu dah bagi engkau. Mung tu hamba dia dah. Kalau siapa dia mengajarkan aku satu huruf, Sayyidina Ali kata, aku akan menjadi hamba dia. Sanggup menjadi hamba dia. Tu besar. Berarti nak tukar dengan duit sikit banyak, tak ada. Niat imanat ibadat kita tu dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Buat apa pun kerana Tuhan. Kerana Tuhan. Tu benar konsep dia. Agama yang sebenar tu. Satu. Wal wafa'u, yang kedua, wal wafa'u bil ahdi, menyempurnakan dengan janjian. Ya, sempurna janji. Apa makna sempurna janji? Ayil ityanu bil wajibati. Arti mengerjakan segala yang wajib. Al-ityan asalnya mendatangkan. Di sini maksud mengerjakan segala yang wajib. Apa hak Tuhan suruh dia, Tuhan mewajibkan atas dia, dia buat. Tu orang panggil sempurna janji. Kalau orang Tuhan suruh dia tak buat, agama tak sempurna lagi ni. Yang kedua. Yang ketiga, watarkun manhi, dan meninggalkan yang ditegah, menghilangkan larangan. Apa makna tarkun manhi? Ijtinabul harami, menjauhkan benda haram. Menjauhkan diri daripada benda haram. Jauhkan benda haram. Tu orang panggil tarkun manhi. Tu maksud agama juga. Masya-Allah. Mehok ni dia baca khutbah. Hari tu khutbah, tajuk khutbah kita kesempurnaan agama insan. Kesempurnaan agama dalam diri seorang insan. Diri insan. Cumpanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Hadirat pula dah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah. Panggil. Pak ni ingat pula. Tu watarkun manhi ay ijtinabul haram. Tiga. Yang keempat yang menunjuk kata agama dia sempurna ialah sihatul wa sihatul aqdi. Betul pegangan dia. Aqdi di mana simpulan imannya. Aqdi itu adalah simpulan iman. Sihatul aqdi ni sah simpulan imannya, ni betul pegangannya. Agama pegangnya dia tu betul. Apa makna sihatul aqdi? Jazmuhu bima alaihi ahlul sunnati minat tauhid. Artinya menjazam nyo akad, nyo iman tu. Jazam iman dia, jazam akidahnya. Pegangan dia tu putus, maknanya pegangan teguh nyo pegangan tu. Jazam bima, dengan barang yang alaihi, yang ada atasnya, atama tu oleh ahlus sunnah wal jamaah. Alaihi khabar muqaddam, ahlus sunnah tu mubtada muakhar. Jumlah tu sila aid bagi ma. Barang yang bermula ahlus sunnah wal jamaah tu jarin alai, berlaku atasnya atas barang. Barang yang ahlus sunnah dia berlaku, dia ada yang pegang teguh dengan apa ahlus sunnah dia pegang. Apa ke barang tu? Bayan pada ma minat tauhid, daripada tauhid. Dia jazamkan dengan tauhid yang telah dijalani oleh ahlus sunnah wal jamaah. Tu orang panggil ahlus sunnah. Kalau wahbi berarti tak ada sepenuh akidah tu pegang tu dia tak arah tu masalah. Hak tu tak jadi lagi tu, tak ada lagi tu. Kaza zaqati wa ada lah kitab faridah dan juga ni. Tu wasat litah lah. Lepas dah wasat sebut lah. Agama, tanda agama seorang tu pak. Bila faridatul faraid. Mula-mula tu kitab mula-mula tu. Rasanya ada benda ni. Masya-Allah tepat ambil tu ada dah tu bukti dah tu. Kaza zakarahul Hijazi. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata i'lamu ikhwani wallahu a'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak bagi